أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana Allah lagi memberi izin kepada kita untuk kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab akidah. Okay, bagi yang ada buku teks, boleh buka buku teks muka surat 75. Muka surat 75, pelajaran yang ke-14 yang bertajuk Akidah Islam. Ya, mungkin bagi kelas 1 dedikasi kamu dah belajar tajuk ni, tapi tak apa. Ini sebagai ulang kaji untuk kamu. Okay, insya-Allah boleh tengok sama-sama. Okey. Islam agamaku. Okey. Ini adalah satu teks yang menceritakan tentang kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, saya bacakan. Beliau seorang pemuda yang terkenal dengan wataknya yang keras, berani dan berdisiplin tinggi. Dahulu beliau seorang pemuda yang amat kuat menentang dakwah Nabi. Namun cahaya Islam telah menembusi jiwa beliau. Ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, beliau digelar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Faruq, yang bermaksud pemisah antara yang hak dan yang batil. Begitulah hebatnya kisah pemuda yang mendapat nur Islam ini. Islam semakin dihormati dengan kehadiran beliau. Islam semakin dimuliakan dengan pengislaman insan hebat ini. Beliau yang bernama Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, itu adalah sedikit kisah ataupun cerita tentang Sayyidina Umar, yang mana kalau dalam hierarki sahabat Nabi ataupun daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain, Umar ni kita boleh katakan dia berada nombor 2 yang paling rapat dengan Nabi. Kalau yang pertama adalah Abu Bakar, yang mana Nabi kata, kalaulah aku boleh memilih orang untuk menjadi kekasihku, aku akan pilih Abu Bakar. Sebab Abu Bakar kita ada Umar Al-Khattab. Yang mana Umar ni kalau dalam kalangan 10 sahabat yang Nabi jamin syurga ataupun Allah Ta'ala jamin syurga, Umar ni antara sahabat yang lambat sedikit masuk Islam. Okay, dia bukan orang yang awal-awal sedikit, tapi dah awal lah sewaktu di Mekah lagi. Tapi dalam kalangan yang awal, di antara yang lewat. Okay, yang mana ketika dia masuk Islam, agama Islam pada waktu tu menjadi semakin kuat sebab dengan hadirnya orang yang seperti Umar. Sebab Umar ni kita tahu watak dia sebagai seorang yang garang, sebagai seorang yang keras. Umar ni keras. Sehingga ada satu kisah bila mana sahabat-sahabat Nabi dikehendaki untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ni tidak berlaku secara segerombolan, tak. Hijrah ke Madinah oleh para sahabat ni, dia berlaku by person. Sendiri-sendiri, maksudnya dalam kelompok yang kecil, bukan sekali ramai-ramai keluar, tak ada. Sebab dia orang keluar dalam keadaan senyap-senyap. Hijrah. Tetapi Sayyidina Umar punya hijrah, macam mana Sayyidina Umar hijrah? Umar bila mana dia nak berhijrah, dia buat apa? Dia pergi ke hadapan Kaabah dan dia iklankan kepada orang Mekah. Okay? Sebab Kaabah waktu tu menjadi center di Mekah. Okay? Sampai hari ini lagi lah. Dia iklankan kepada orang di Mekah, dia kata, kalau sesiapa yang hendak anak dia menjadi yatim, yang hendak isteri dia menjadi balu, tunggulah aku di hadapan pintu pagar sana. Sebab dia nak keluar untuk berhijrah. Maksudnya, Umar memberi tentangan. Siapa yang nak anak jadi orang yatim piatu, isteri jadi janda ataupun balu yang tak ada suami, tunggu aku kat sana. Aku akan bunuh kamu. Maksudnya Umar bagi cabaran. Itu hijrah Umar. Hijrah dia dengan memberikan cabaran kepada orang-orang Mekah. Dia bagi tahu depan-depan. Nak kata, tak ada orang lain yang buat macam itu. Umar je yang buat. Nak kata, tegasnya Umar ni, tu punya perwatakan dia yang sangat tegap.
Okay, dan bila mana dia masuk Islam, Islam dia Islam yang sangat baik. Itu adalah sedikit kisah mengenai dengan Saidina Umar Al-Khattab. Okay. Kita tengok seterusnya. Apa yang dimaksudkan dengan akidah? Okay, akidah dari segi bahasa bermaksud ikatan ataupun simpulan. Ikatan ataupun simpulan. Itu dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah pula bermaksud keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara ghaib. Okay? Keyakinan. Mudah kata, akidah ini berkaitan dengan keyakinan kita. Ya, keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Bila kata akidah Islam, keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Okay? Itu yang dimaksudkan dengan akidah. Okay, kalau tengok dalam buku teks ni, dia ada sedikit kata perbualan antara seorang guru dengan seorang anak murid dia. Okay? Jadi kita dah faham apa yang dimaksudkan dengan akidah. Akidah adalah keyakinan. Keyakinan seseorang terhadap rukun iman dan perkara-perkara yang gaib. Kenapa perkara yang gaib? Sebab perkara yang gaib ni kita tak nampak dan kita tak tahu. Macam mana kita nak tahu perkara gaib? Dengan Allah bagi tahu, dengan Nabi bagi tahu. Okay? Apa yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, apa yang Nabi bagi tahu dalam hadis, itulah yang kita percaya. Lain-lain daripada itu kita tak tahu. Yang kita percaya adanya perkara gaib seperti hari kiamat, adanya malaikat, adanya neraka, syurga. Itu adalah perkara-perkara gaib yang kita tidak tahu, yang mana kita tahu dan kita yakin berdasarkan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Okay. Dan sebagai seorang Islam, okay, menjadi satu kewajipan bagi kita untuk memelihara akidah. Sebab apa? Kita bagi contoh tubuh badan kita ni lah. Okay, akidah ni dia ibaratnya adalah jantung kita. Jantung habislah kita. Okay? Jantung berhenti berdegup, kita mati. Begitulah dengan akidah. Akidah ni, akidah rosak, maka rosaklah keislaman kita. Okay? Akidah hancur, maka kufurlah kita. Okay? Sebab tu akidah satu benda yang sangat penting bagi seorang Muslim. Dan akidah kita kena percaya dan yakin dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kena tahu juga, okay, walaupun kita belajar tentang akidah, tapi kena tahu juga ada setengah manusia dia membawa akidah yang salah. Apa akidah yang salah? Akidah yang dia seakan-akan Islam tapi menyeleweng daripada Islam. Dia kata dia Islam tapi dia bukan Islam. Itu akidah yang salah. Contoh paling besar orang yang akidah dia salah adalah golongan Syiah. Okay? Syiah, kalau kamu tahu, ialah satu kelompok yang mengaku diri sebagai Muslim yang sangat-sangat mengagungkan Saidina Ali. Itu adalah Syiah. Kalau sekarang, kalau kat dunia ni, Iran sebuah negara Syiah. Okay? Yang orang anggap dia sebagai Muslim, tapi dia Syiah. Okay? Akidah Syiah sangat rosak. Dia adalah akidah yang tidak betul. Okay? Sebab tu bahaya. Walaupun kita belajar tentang akidah, kita kena berhati-hati juga. Sebab apa? Ada akidah yang salah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam mempelajari akidah yang salah. Okay, akidah Islam ni mudah je. Akidah Islam, bila orang tanya apa akidah kamu, akidah kita adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akidah kita mentauhidkan Allah. Kita bersaksi tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu adalah akidah kita. Okey. Itu berkenaan dengan akidah. Okey, permulaan sekadar untuk pemahaman kamu apa tu akidah. Sebab penting. Kalau orang tanya kepada kita apa tu akidah, kita kena tahu. Sebab akidah ni benda penting. Bagi agama Islam ni, akidah tak ada, kita boleh kufur. Akidah kita rosak, kita boleh jatuh ke dalam lembah kufur. Okey, tengok apa sumber akidah kita ataupun yang menjadi pegangan kepada akidah orang Islam. Okey, kalau nak tahu tentang akidah orang Islam ni, mudah aja. Akidah kita adalah apa yang tertulis dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Itu akidah kita. 4 ayat dalam surah Al-Ikhlas adalah ayat yang menceritakan fully tentang akidah. Kita yakin dengan keempat-empat ayat ni lengkap akidah kita sebagai seorang Muslim. Ni, apa dia? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahawa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Okay? Kalau kita tengok dalam terjemahan, dia bagi tahu situ, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Apa maksudnya Maha Esa? Yang kita tahu kan, Allah itu Maha Esa. Tapi boleh terjemahkan ataupun terangkan apa tu Maha Esa? Dalam bahasa Arab, satu dalam bahasa Arab adalah wahid. Tapi ahad juga bermaksud satu. Jadi apa beza ahad dengan wahid? Okay. Ahad yang digunakan dalam ayat ni ialah bermaksud satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang dua, tidak ada yang tiga. Kalau kita kata wahid, mungkin ada yang kedua, mungkin ada yang ketiga. Tapi Allah Ta'ala, dia adalah ahad. Sebab tu Bilal bila mana dia orang kata diseksa, dia hempak batu di atas dada dia, dibaringkan di tengah-tengah panas, dia hempak batu di atas dada dia. Apa yang Bilal ucapkan? Yang keluar daripada mulut Bilal adalah ahadu anhad. Ahadu ahad. Itu yang keluar daripada mulut dia. Ahadun ahad. Okay, dia nak kata kepada orang sekeliling dia, satu-satunya. Dia nak kata satu. Okay. Sebab apa? Dia nak bagi tahu dekat orang Arab Jahiliah yang pada waktu tu. Sebab orang Arab Jahiliah, dia orang percaya kepada banyaknya Tuhan. Okay, banyaknya berhala yang dia orang sembah. Jadi bila mana Bilal sebut ahadu ahad, dia tahu maksud ayat tu sangat berat. Sebab apa? Bila sebut ahadu ahad, dia menidakkan semua berhala yang diorang sembah. Okay? Itu yang dimaksudkan dengan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Okay? Bila kita kata ahad, kita tolak semua Tuhan-Tuhan lain yang orang sembah. Okay? Allahus Samad. Okay. Allah Ta'ala adalah tempat manusia bergantung harap. Okay. Tak ada lain yang kita boleh bergantung harap untuk nasib kita, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kata Allahus Samad. Allah Ta'ala adalah tempat kita bergantung harap. Okay. Sebab bila mana kita pergi ke akhirat nanti, tak ada siapa yang boleh kita bergantung harap melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan syafaat yang diberikan oleh Nabi kepada umat dia pun, itu adalah atas kurnia Allah. Allah yang berikan kepada Nabi untuk Nabi berikan syafaat kepada kita. Semua berharap kepada Allah, tak ada yang lain. Hatta di dunia ini, kalau dalam kehidupan seharian, secara normal manusia, mungkinlah kita boleh berharap kepada orang lain untuk bantu kita. Tapi secara hakiki, harapan kita hanyalah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala, dia tidak beranak. Dan dia tidak diperanakkan. Lam yalid, dia tidak beranak. Wa lam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Kenapa disebut macam itu? Sebab kita nak menolak agama Kristian, agama Yahudi. Yang mana dalam Kristian mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Yang dalam agama Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Tuhan. Okay? Dan ayat ni menolak kepercayaan agama Kristian dan juga Yahudi. Sebab apa? Allah Ta'ala itu dia tidak beranak, dia tidak melahirkan anak, dan dia tidak diperanakkan. Okay? Dia tidak dilahirkan. Allah kekal sebagai Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Okay? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang sekufu dengannya. Apa maksud sekufu? Yang sama dengan dia. Sekufu maksudnya yang sama lah. Kita kalau nak cari wanita, cari yang sekufu dengan kita. Kita nak cari pasangan yang sekufu. Maksudnya sama taraf. Okay? Allah Ta'ala tidak ada yang sekufu dengan Allah. Okay? Allah Ta'ala tidak ada yang sekufu dengan Allah. Dia adalah Tuhan. Dia tidak ada yang setara. Okay? Kita nak bandingkan Allah dengan yang lain, tidak ada. Okay? Itu adalah akidah kita. 4 ayat ni. 4 ayat ni membawa maksud yang besar. Iaitu tentang akidah seorang Muslim. Okay? Kita percaya dengan 4 ayat ni, insya-Allah akidah kita lengkap. Akidah kita
tetap. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan sumber akidah seorang Muslim. Dan dalam sebuah hadis Nabi, okay, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik. Okay. Saya bacakan dahulu. An Abi Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malahu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Okay, maksud dia hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang bermaksud daripada Abu Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah, haramlah hartanya dan darahnya daripada diambil, dan hanya Allah yang berhak menghisapnya. Haram maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Okey. Itu daripada hadis. Dalil tentang akidah daripada ayat Quran dan juga hadis. Okey. Kedua-dua dalil tersebut membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mengakui kebenaran dan keistimewaan akidah Islam sebagai pegangan utama manusia. Akidah Islam ataupun agama Islam ini telah dibawa oleh siapa? Agama Islam ini telah dibawa oleh bermula daripada Nabi Adam lagi. Bila mana Nabi Adam diturunkan ke atas muka bumi ini, agama yang dibawa oleh Nabi Adam adalah agama Islam. Berterusan sehinggalah ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyempurnakan agama Islam. Apa yang beza? Beza cuma syariat. Dari segi akidah sama, menyembah Tuhan yang satu, menyembah Allah Ta'ala. Sebab tu akidah kita dengan akidah Nabi-Nabi yang terdahulu sama, tidak ada beza. Yang beza apa? Cuma syariat. Itu pun sedikit sahaja. Okey, kita tengok seterusnya. Ciri-ciri akidah yang benar dan salah. Macam mana kita nak tahu akidah tu akidah yang benar ataupun akidah yang salah? Okey, yang pertama, dari segi kepercayaan. Akidah yang benar, dia percaya terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Akidah yang benar, dia percaya kepada kewujudan, percaya Allah itu wujud, keesaan, percaya Allah itu satu-satunya Tuhan, dan kekuasaan Allah, percaya Allah yang menguasai sekalian alam, Allah yang ciptakan sekalian alam ini. Itu berkenaan dengan kepercayaan. Orang Islam wajib percaya tentang wujudnya Allah, wujudnya Tuhan, keesaan Allah, Allah itu satu-satunya Tuhan, dan kekuasaan Allah Ta'ala. Okay. Tapi bagi akidah yang salah, dari segi kepercayaan diorang menafikan tentang keesaan Allah. Diorang kata banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Dan kekuasaan Allah. Okay. Ini agama kepercayaan yang salah. Diorang kata ada banyak lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Okay. Dan diorang menyembah banyak Tuhan. Contoh macam Kristian yang menyatakan Tuhan tu ada 3. Okay. Dia ada Tuhan Bapa, dia ada Tuhan Anak, dan dia ada Holy Spirit. Trinity. Itu satu kepercayaan yang salah. Sebab kepercayaan yang betul kita kena mengesakan Tuhan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dari segi sumber, akidah yang betul sumber dia dengan mengamalkan kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nak tahu akidah tu betul ataupun tidak, tengok sumber dia apa. Sumber ni mestilah Al-Quran dengan As-Sunnah, tak ada yang lain. Sebab Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kalau kamu pegang kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan juga sunnah Nabi-Nya. Okay? Dan hadis-hadis Nabi. Ya, Nabi tinggalkan 2 perkara ini kepada kita. Sebab 2 ni adalah sumber mutlak bagi orang Islam. Dan sumber akidah yang betul bagi orang Islam. Tak ada sumber yang lain. Okay. Tapi bagi akidah yang sesat, akidah yang salah, apa sumber diorang? Diorang mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dengan As-Sunnah. Diorang ambil sumber entah daripada mana-mana. Okay. Dari segi logik akal diorang mungkin, ataupun daripada mana semua sumber yang bukan daripada Al-Quran dengan As-Sunnah. Itu bagi kepercayaan yang sesat. Okey,
Akidah yang betul, batasan dia macam mana? Dia mentauhidkan Allah. Itu batas kita. Kita tak boleh melampaui. Okay? Sebab apa? Allah tu satu-satunya Tuhan. Kita kena tauhidkan Allah. Kena sembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Beza dengan agama ataupun akidah yang sesat, mana batasan diorang? Diorang tidak ada batas. Okay? Sebab diorang berkata ada banyak Tuhan atas muka bumi ni dan diorang mensyirikkan Allah, percaya kepada ada kuasa lain selain daripada Allah. Dengan menyembah berhala itu dah menunjukkan dia percaya ada kuasa lain yang sepatutnya disembah melainkan Allah. Itu melampaui batas agama yang betul, akidah yang betul. Okay. Dan sebagai seorang Islam, akidah yang benar, macam mana dengan amalan dia? Dia melakukan amalan, upacara dan adat istiadat yang selari dengan akidah Islam. Okay. Dalam akidah Islam, orang yang akidah dia betul, amal ibadat dia, apa landasan dia? Tadi, sumber tadi, Al-Quran, As-Sunnah. Diorang mesti ikut Nabi Muhammad, follow Nabi Muhammad. Kita nak buat ibadat, apa sahaja ibadat kita, mesti ikut Nabi. Kalau Nabi tak buat, kita jangan buat. Sebab apa? Nabi adalah sumber untuk kita tahu apa yang Allah nak daripada hamba-hamba dia. Kita tak boleh tahu. Sebab kita sebagai seorang hamba, kita tak tahu apa yang Allah nak. Melainkan dengan melalui Rasulnya. Okay? Apa yang Nabi bagi tahu, apa yang Nabi ajarkan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, itulah yang kita ikut. Itulah yang kita follow. Jangan buat amal-amal ibadah yang tidak diadakan di dalam Al-Quran dengan As-Sunnah. Mudah kata, apa yang Nabi tak buat, kita jangan buat. Okay. Itu akidah yang benar. Bagi akidah yang salah, diorang melakukan amalan, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam. Okay. Apa yang Nabi tak buat, diorang buat. Okay. Diorang melakukan syirik, tahyul, khurafat. Itu adalah amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu beza antara akidah yang betul dengan akidah yang salah. Okay? Kena pastikan akidah, ciri-ciri yang akidah yang betul ni ada pada amalan kita, ada pada diri kita. Okey, kita tengok seterusnya. Apa kepentingan akidah dalam kehidupan seorang Muslim? Okay, kita ni Muslim, kita mengaku kita Muslim dan kita nak menjadi seorang mukmin, okay, yang bertakwa kepada Allah. Apa pentingnya akidah dalam kehidupan manusia? Analogi mudah macam saya buat tadi, akidah ni ibarat jantung. Jantung tak ada pada seorang manusia, matilah dia. Itulah akidah, itulah pentingnya akidah dan sangat-sangat penting. Okay. Cuma dalam sini, kita nak tengok apa kepentingan akidah dalam kehidupan seorang Muslim. Okey, yang pertama, membentuk jati diri sebagai seorang Muslim sejati. Seorang Muslim, diorang ada identiti dia. Muslim, orang Islam ada identiti dia. Jadi, akidah ini akan membentuk peribadi sebagai seorang Muslim. Yang kedua, menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan? Allah bagi tahu dalam Al-Quran, Allah ciptakan jin dengan manusia ni tak lain untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Okay? Dengan akidah yang betul, kita melakukan apa tujuan sebenar kita diciptakan. Okay. Yang seterusnya, benteng daripada perkara khurafat dan syirik. Okay, dengan kita tahu akidah-akidah yang betul, kita tahu akidah yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi, ia menjadi benteng kepada perkara-perkara syirik dan khurafat, okay, yang ada dalam sekeliling kita. Okay, syirik dengan khurafat ni masih ada sampai sekarang. Dan dengan tahu, dengan mempelajari akidah yang betul, ia menjadi benteng diri kita daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang khurafat dan syirik. Okay, yang seterusnya, akidah yang betul ini penting sebagai syarat amalan diterima oleh Allah. Seorang non-Muslim ataupun orang bukan Islam, orang kafir yang berbuat amalan yang baik, dia selalu sedekah, dia selalu bagi orang-orang miskin, dia bantu orang miskin, tapi dia kafir, amalan dia Allah takkan terima. Sebab syarat untuk amalan diterima oleh Allah, kenalah jadi seorang Islam, kenalah berakidah dengan akidah Islam. Barulah apa sahaja yang kita buat atas muka bumi ini Allah akan terima. Sebab akidah yang betul ia menjadi syarat kepada
amalan diterima oleh Allah. Okay. Seterusnya, pintu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang ada akidah yang betul, dia akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Okay. Walaupun kita nampak orang tu, dia bukan orang kaya. Bahagia bukan bermaksud kaya. Bahagia ni bermaksud cukup dengan apa yang kita ada. Okay. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Okay. Lagi-lagi di akhirat, itu yang kita nak kejarkan. Bahagia di akhirat, itu yang kita nak. Sebab itu adalah pengakhiran kita. Kita akan kekal selama-lamanya di sana. Okay. Jadi bahagia di akhirat tu yang lebih-lebih lagi kita nak. Jadi nak dapat macam mana? Nak dapat kena dengan berakidah dengan akidah yang betul. Dan last sekali, tunjang kekuatan umat dan negara Islam. Okay. Bagi satu-satu negara Islam, contoh macam Malaysia ni sendiri, negara Islam, negara yang memperakui Islam sebagai agama persekutuan. Jadi, tunjang kepada agama Islam, tunjang pada agama ini ataupun negara ini adalah akidah yang benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang betul. Okay, itu tunjang bagi setiap Muslim, bagi negara Muslim. Okay, itulah pentingnya akidah yang betul dalam kehidupan orang Islam. Penting, benda sangat penting. Okay, macam analogi yang saya buat tadi lah. Okay, jantung bagi seorang manusia. Okay, itu contoh-contoh kepentingan akidah dalam kehidupan seorang Muslim. Sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi kepentingan yang kalau kita nak senaraikan, banyak lagi kepentingan akidah yang betul bagi setiap Muslim. Okay, kita tengok yang seterusnya. Ataupun yang last sekali, iaitu Islam agama yang benar. Okay, first sekali, Islam adalah agama fitrah. Apa tu fitrah? Fitrah bermaksud semula jadi. Benda yang fitrah ni naluri manusia. Naluri manusia, dia naluri manusia, dia percaya adanya Tuhan. Naluri manusia, dia tahu yang dia ni diciptakan. Itu naluri manusia. Itulah fitrah manusia. Okay. Dan Islam adalah agama fitrah bagi setiap manusia. Sebab tu kalau orang tu dia bukan Muslim, kita ajarkan dia kepada Muslim, ajarkan dia kepada Islam, dia akan jumpa. Dia akan jumpa yang sebenarnya Islam ni adalah agama fitrah. Sebab tu orang yang convert ke dalam Islam, dia masuk kembali kepada fitrah dia yang asal. Okay. Islam adalah agama fitrah, yang mana kebenaran Islam terbukti menerusi sifatnya yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Okay. Apa yang ada dalam Islam ni sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang manusia. Okay. Logik akal kita mengatakan mustahil ada banyaknya Tuhan. Mustahil. Sebab apa? Tuhan mestilah satu. Sebab kalau nak memerintah, yang menguasai mestilah satu. Kalau ada banyak, macam mana Tuhan-Tuhan ni memerintah? Mesti akan saling bergaduh antara Tuhan-Tuhan yang banyak ni. Jadi Islam agama yang fitrah. Fitrah manusia kata Tuhan tu satu. Itu fitrah dia. Pergilah ke mana-mana, kita akan tahu Tuhan tu adalah satu. Tidak ada yang kedua. Tuhan tu satu-satunya Tuhan. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber yang sahih. Sumber yang sahih. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai panduan hidup. Kebenaran Islam terbukti dengan kebenaran Al-Quran yang tetap terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Okay. Sumber agama Islam, kalau orang tanya apa sumber agama Islam, sumber kita Al-Quran dengan As-Sunnah, yang mana Al-Quran ni telah terpelihara daripada zaman diturunkan sehinggalah sekarang. Tak ada satu pun perubahan ayat. Dan sumber kita Al-Quran itu adalah sumber yang betul-betul mukjizat daripada Allah, bukan yang ditulis oleh tangan-tangan manusia. Okay, bukan yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Tak. Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah dan dibuktikan oleh sains sendiri. Apa yang ada kandungan dalam Al-Quran itu adalah bertepatan dengan kehidupan kita. Okay, sebab itu sumber kita adalah sumber yang sahih. Sahih maksudnya apa? Sahih maksudnya direct daripada Allah. Bukan sumber ciptaan manusia. Akidah yang betul mesti datang daripada Allah. Okay. Dan yang terakhir, martabat Islam yang tinggi. Islam agama yang tinggi kerana Islam datang daripada zat yang maha tinggi. Macam saya kata tadi, akidah Islam sumber dia apa? Sumber dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran dan sunnah
nabinya untuk diajarkan kepada kita. Ketinggian Islam terbukti apabila agama ini mampu mengatasi ilmu dan kajian manusia. Okay? Memang dah terbukti. Beratus-ratus tahun dahulu orang tak tahu yang bulan tu tidak ada cahaya. Orang-orang 100 tahun, bukan 100 tahun, 1000 tahun yang lepas, beratus-ratus tahun yang dahulu, orang beranggapan bulan ada cahaya dia sendiri. Tapi Al-Quran buktikan yang bulan dia tidak ada cahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Dan hari ini sains membuktikan memang betul cahaya bulan yang kita lihat itu adalah pantulan daripada matahari. Benda yang telah disampaikan oleh Nabi 1400 tahun yang lepas. Okay? Sains baru buktikan dalam tempoh satu abad ni. Dalam tempoh 100 tahun baru diorang jumpa tentang pembuktian itu. Sedangkan Al-Quran dah diturunkan lama lagi. Dan banyak lagi. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, tentang pelbagai lagi bukti-bukti saintifik yang membuktikan tentang kejadian alam, tentang apa yang berlaku di alam ini, telah dilakukan ataupun telah diberitahu oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lepas. Okay? Bermaksud, memang betul Al-Quran ni bukan kata-kata Nabi. Ia adalah sumber wahyu daripada Allah. Mustahil seorang lelaki yang duduk di padang pasir yang tidak ada tamadun boleh tahu tentang perkara-perkara saintifik sebegitu. Mustahil, sangat mustahil. Okay? Yang pasti itu adalah sumber daripada Allah. Islam juga merupakan penyelesai semua permasalahan umat dan penunjuk jalan yang terang kepada manusia yang berada dalam kegelapan. Islam adalah penyuluh kepada kegelapan. Okay? Kita akan suluh tempat yang terang supaya nampak cahaya kebenaran. Itulah Islam. Kita berada di tempat yang gelap, kita bawa torchlight, kita suluh, tempat tu menjadi terang dan kita nampak ada cahaya. Sebegitulah Islam. Islam adalah cahaya kebenaran. Mungkin bagi kita yang lahir-lahir sudah Islam, lahir-lahir kita ni adalah datang daripada keluarga Muslim, kita mungkin tak rasa tentang tu. Susah untuk kita rasa. Sebab apa? Kita ni memang lahir-lahir Islam. Tapi bagi orang yang sebelum dia kafir, kemudian dia masuk Islam, dia nampak senampak-nampaknya yang Islam ini adalah cahaya kebenaran. Okay? Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan akidah Islam. Kalau nak ceritakan tentang akidah ni panjang. Sangat panjang. Okay? Cuma secara mudah, sebagaimana yang Nabi ajar, akidah Islam adalah mentauhidkan Allah. Bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah. Okay? Tak ada Tuhan yang layak disembah, melainkan hanya Allah. Kita nafikan Tuhan-Tuhan yang lain dan kita isbatkan kata Allah jelah Tuhan yang layak disembah. Bagaimana nak sembah Allah? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kita nak sembah Allah kena ikut jalan Muhammad. Kita nak sembah Allah kena ikut apa yang Nabi Muhammad buat. Itu yang dikatakan akidah Islam. Syahadah kita, itulah akidah kita. Mentauhidkan Allah, itulah akidah kita. Jadi bila mana ada orang tanya apa akidah kamu, kita kena tahu apa akidah kita. Kena berpegang teguh dengan akidah kita. Macam dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah akidah kita, akidah seorang Muslim. Okey, insya-Allah itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sebarang persoalan boleh tanyakan kepada saya secara personal. Jangan lupa komen nama kamu dan juga nama kelas kamu untuk kehadiran kamu. Okey, kita akan jumpa lain kali. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.